Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 insya-Allah akan membentangkan tugasan kemahiran abad ke-21 dan keperluannya dalam revolusi industri 4.0. Tugasan ini telah disediakan oleh kami sekumpulan, iaitu saya Siti Nazrah binti Ismail, rakan sekumpulan Nur Syamimi binti Wira, Alisah binti Mat Zukri dan Siti Husna binti Husin. Dipaparkan di slide adalah kerangka perbincangan kami. Yang pertama adalah berkaitan dengan kemahiran abad ke-21. Yang kedua berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah isu dan cabaran kemahiran abad ke-21 dalam revolusi industri 4.0. Dan seterusnya adalah kesimpulan berserta senarai rujukan. Okey, kemahiran abad ke-21. Yang pertamanya kita akan melihat kepada definisi kemahiran abad ke-21. Menurut Hidden Curriculum 2014, kemahiran abad ke-21 merujuk kepada satu set luas tentang pengetahuan, kemahiran, amalan kerja dan personality. Kemahiran abad ke-21 ni mula dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada tahun 2014. Okay? PAK 21 kemahiran abad ke-21 ni dia menggantikan kaedah pembelajaran secara konvensional, iaitu kaedah yang berpusatkan guru kepada satu kaedah yang baru, kaedah pembelajaran berpusatkan murid. Terdapat beberapa elemen asas kepada kemahiran abad ke-21, iaitu yang pertama komunikasi, seterusnya kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif. Penerapan nilai murni dan etika juga terdapat dalam kemahiran abad ke-21. Okay? So asas PAK 21 ni kita kenali dia sebagai formula 4K ataupun 4C. Seterusnya di paparan slide kita paparkan profil murid yang ingin kita lahirkan melalui kemahiran abad ke-21 ataupun kita sebut sebagai ciri-ciri murid abad ke-21 dan juga ciri-ciri guru dalam membimbing dan membentuk murid yang cemerlang secara holistik melalui kemahiran abad ke-21. Okey, seterusnya ialah revolusi industri 4.0. Seperti mana yang kita ketahui, konsep revolusi industri 4.0 ini merupakan sebuah revolusi digital yang merujuk kepada proses pembangunan teknologi dalam sesebuah industri, khususnya yang melibatkan sektor pengeluaran dan otomasi ke tahap yang lebih pintar dan sistematik. Proses peralihan industri ini juga dikenali sebagai smart factory, di mana setiap sistem yang diimplementasikan adalah lebih fleksibel dan sistematik serta dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru yang lebih mencabar. Okey, seterusnya terdapat beberapa komponen revolusi industri 4.0, tetapi penekanan saya di sini adalah berkaitan dengan industri teknologi pintar dan integrasi sistem. Okey, seperti mana yang kita tahu, industri teknologi pintar ni merupakan industri yang sedang sentiasa membangunlah dan disebabkan oleh keperluan sistem pendidikan. Kebanyakan pelajar-pelajar ni dibekalkan dengan kemudahan akses pendidikan secara online. Ini membolehkan penggunaan teknologi membantu meningkatkan kualiti sistem pendidikan di Malaysia. Okey, seterusnya integrasi sistem. Integrasi sistem ini merupakan satu sistem yang dilaksanakan untuk membolehkan sistem-sistem aplikasi berasingan dapat dilaksanakan mengikut bidang tugas secara bersepadu. Dapat kita lihat di sini bahawa melalui komponen-komponen industri revolusi 4.0 ini dapat membantu mengembangkan lagi sistem pendidikan generasi muda supaya membangunkan pemahaman industri 4.0. Seperti mana yang kita tahu, sistem pembelajaran online sudah tidak asing lagi pada masa kini. Oleh kerana itu, penggunaan teknologi sangatlah diperlukan kerana ia menjadi komponen utama dalam meningkatkan kualiti sistem pendidikan seterusnya untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, saya sambung pembentangan kepada impak revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan. Poin yang pertama,
Melalui penyampaian pendidikan tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi menyediakan pelan strategik pendidikan tinggi ke arah meningkatkan daya saing Malaysia ke peringkat yang lebih global dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Objektif utamanya adalah untuk memperkukuhkan pembelajaran yang berteraskan pengetahuan, menjalankan pendidikan yang memberi impak kepada dunia akademik, menerusi konsep elitis serta memberikan perkhidmatan kepada masyarakat secara berterusan. Seterusnya, objektif kedua sistem penyampaian pendidikan tinggi ialah membuka laluan pengajian tinggi yang bersifat terbuka dan sepanjang hayat melalui institusi pengajian seperti universiti terbuka, politeknik dan kolej komuniti. Selain daripada IPTA, IPTS dan Open University Malaysia juga telah berkembang pesat dan dijadikan supplementary dan complementary kepada institusi pendidikan di Malaysia. Seterusnya ialah persekitaran institusi. Revolusi Industri 4.0 datang dengan pelbagai cabaran yang perlu dilalui oleh institusi agar kompeten di dalam arus perdana. Persekitaran institusi yang mantap serta peralihan paradigma kepada kecekapan dalam semua peringkat pengurusan. Ini adalah memastikan agar institusi tidak ketinggalan di dalam arus revolusi industri 4.0. Forum Ekonomi Dunia WEF telah menekankan kepentingan penguasaan elemen 4C iaitu critical thinking, problem solving, communication, collaboration dan creativity pada semua peringkat pengajian termasuk di institusi tinggi. Setiap pelajar pula mestilah mempunyai kemahiran penyelesaian masalah yang kompleks, cemerlang di dalam kemahiran berkomunikasi serta verbal dan bertulis, berkepimpinan dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta kreatif dan bijak memanfaatkan semua peluang yang ada. Terusnya, impak kepada budaya inovasi. Menurut Yunus Y 2017, Kerajaan Malaysia komited membudayakan inovasi digital melalui Pelan Strategi ICT Sektor Awam 2016-2020. Inovasi perlu diperkasakan seiring dengan dasar sains, teknologi dan inovasi negara yang menetapkan hala tuju baru dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Hal ini supaya dapat mentransformasikan Malaysia ke arah sebuah negara yang lebih kompeten serta kompetitif sekaligus bersedia mengharungi arus revolusi industri 4.0. Seterusnya ialah kemahiran abad 21. Bagi mendepani cabaran industri 4.0 atau revolusi perindustrian keempat, dalam era pendidikan negara, terutamanya dalam pendidikan tinggi, pelajar di universiti mesti keluar daripada zon keselesaan. Menurut Ahmad A 2017 menyatakan bahawa Forum Ekonomi Dunia WEF menggariskan pentingnya penguasaan elemen 4C iaitu critical thinking dan problem solving, communication, collaboration dan creativity pada semua peringkat pengajian termasuk di institusi tinggi. Graduan yang bakal dilahirkan mestilah mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi sama ada secara verbal dan penulisan, berkeyakinan, berkepimpinan, penyelesaian masalah yang kompleks dan sentiasa kreatif serta bijak memanfaatkan semua peluang yang ada. Terima kasih sahabat saya. Saya Nur Syamimi binti Wira akan meneruskan slide yang seterusnya iaitu berkaitan isu dan cabaran. Poin yang pertama ialah kemudahan akses ICT. Guru-guru perlu mendidik para pelajar berkenaan adab dalam menggunakan ICT untuk memastikan mereka ini berdisiplin dan tidak menyalahgunakan ICT ini untuk kepentingan sendiri. Guru-guru yang berperanan untuk mendidik para pelajar seharusnya memberikan penekanan terhadap para pelajar tentang tata cara penggunaan ICT agar mereka ini tidak menyalahgunakan ICT ke arah negatif dan hanya berpaksikan keseronokan sahaja. Bahkan, guru mengajar para pelajar ini agar berfokus kepada bahan-bahan ilmiah agar para pelajar ini mempunyai daya analisis, daya pencarian dan gaya pemikiran yang kreatif. Seterusnya, poin yang kedua ialah kurangnya maklumat berkaitan bab inovasi revolusi.
Ini disebabkan oleh sikap sesetengah guru-guru yang kurang prihatin dengan isu pendidikan. Guru-guru tidak mengambil berat mengenai isu-isu pendidikan dan sikap sesetengah guru yang kurang berdikari dalam mencari maklumat baru. Sesetengah guru-guru mengambil sambil lewa dalam mencari maklumat mengenai pendidikan dan menyebabkan murid-murid ketinggalan dalam peralihan revolusi 4IR. Murid-murid juga menjadi kurang mahir dalam kemahiran yang diperlukan dalam revolusi 4IR. Seterusnya, isu yang ketiga ialah berkaitan kualiti guru. Kualiti guru merupakan penentu utama pencapaian murid. Tugas seorang guru adalah untuk mengajar murid tentang persoalan yang berlaku dalam pelajaran mereka. Guru juga perlu menyiapkan mereka dengan inisiatif yang perlu mereka kuasai. Guru-guru memberikan panduan yang secukupnya kepada pelajar. Namun jika terdapat persoalan-persoalan yang wujud dalam minda mereka ketika di dalam waktu pembelajaran, maka mereka sebagai seorang pelajar seharusnya lebih berusaha untuk mencari jawapan untuk setiap persoalan tersebut. Guru-guru dapat memberikan pendedahan secara dalam mencipta permainan yang berasaskan pembelajaran dan sekaligus memberikan mereka ruang dan peluang untuk mencipta sesuatu. Poin yang seterusnya berkaitan kesediaan murid. Isu berkaitan kesediaan murid ini maksudnya kesediaan murid, keadaan dalaman individu yang bersedia dan sudi untuk menerima maklumat atau ilmu pengetahuan dari persekitaran dengan berfikiran terbuka. Isu mengenai kesediaan murid ialah murid pasif dan kurang motivasi untuk belajar. Murid juga tidak mahir dalam menjawab soalan berunsur kebat. Murid merasakan soalan-soalan tersebut susah untuk mereka dan menyebabkan mereka kurang bersedia. Murid juga sudah terbiasa dengan teknik penghafalan dan murid lemah dalam penguasaan kemahiran ICT. Akhir sekali, isu mengenai kemahiran insaniah. Pada era globalisasi pada masa kini, kemahiran sosial adalah kritikal. Guru-guru tidak perlu menunggu sehingga para pelajar ini berada di universiti untuk belajar kemahiran sosial. Tidak semua pelajar ini berkemampuan dari segi ekonomi dan juga kognitif untuk belajar ke peringkat pelajaran yang tinggi. Oleh itu, guru-guru perlu mengajar mereka sedikit tentang kemahiran sosial ini di sekolah. Cara yang terbaik yang dapat guru-guru lakukan ialah memberikan tugasan berkumpulan ataupun memberi tugasan lain seperti projek kepada pelajar ini. Guru-guru memikirkan langkah terbaik untuk memastikan para pelajar ini bersedia menghadapi IR 4.0 ini semasa dan selepas alam persekolahan. Kesimpulannya, kemahiran abad ke-21 adalah amat penting dalam mendepani cabaran semasa revolusi industri 4.0 dan memerlukan tahap kesediaan yang jitu dalam diri semua lapisan masyarakat. Untuk kekal kompeten dan berdaya saing, sikap positif dan pendedahan yang meluas kepada semua tenaga pengajar adalah amat penting dalam dunia pendidikan pada masa ini supaya terus relevan dalam mendepani cabaran-cabaran semasa dalam revolusi ini. Guru-guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran supaya dapat menggalakkan murid berfikir dan beraktif dalam proses PDP. Di atas adalah senarai-senarai rujukan dari kumpulan kami. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Itu sahaja dari kumpulan kami, kumpulan 5. Sekian, terima kasih.